Waalaikumsalam. Jauh ya, Bu? Bagi dia langsung. Tidak Ustaz ni. Tak ni tak nak. Lama tak jalan Ustaz. Dia balik anak menantu kat sini. Sekarang berkat tadi Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Pada pagi ni tuan-tuan, saya kesoranganlah hari ni. Ustaz Hanif kita tak ada hari ni. Jadi kuliah kita ada satu tajuk sahaja, iaitu kuliah kita ni tuan-tuan berkenaan dengan qasasul anbiya, kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sebelum kita masuk tajuk kita hari ini tuan-tuan, suka saya peringatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni tuan-tuan ialah hari kita diminta oleh Nabi SAW untuk memperbanyakkan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi hari Jumaat ni peringatlah anak-anak kita, peringatlah keluarga kita
Antara ibadat besar hari ini Nabi suruh perbanyak. Bukan takat sekali dua, kena sampai peringkat kita rasa banyak. Banyak salawat ni tuan-tuan. Kalau kita kata kita nak buat 100 kali, 100 kali ni tuan-tuan baru ambil masa 4 minit ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try tengok. Dalam masa seminit, tuan-tuan sebut hak ringkas lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seminit ni tuan-tuan dia boleh pi 25 kali lah, lebih kurang. Jadi kalau kita kata 4 minit, kita dapat 100 kali. 4 minit ni banyak ke tuan-tuan kalau kita kira-kira? Sikit kan. Kita kali hadap sembang tadi ni tuan-tuan, daripada pukul berapa saya sampai saat ni kan, sampailah 25 minit dah kan. Banyak ratus orang boleh. Tapi berapa kali itu salawat tersadut cerita pisang tandu kan. Jadi kita rugi masa kita dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tapi cerita pisang tandu tu tak sia-sia pun cikgu orang. Okey. Jadi insya-Allah tiap-tiap hari Jumaat ingat kena habaq kena kita ni. WhatsApp ada, tu pun reti dah WhatsApp lah ni kan. WhatsApp hari ni hari Jumaat salawat. Video-video banyak dalam YouTube ni hak bagus-bagus pesan dekat kita suruh salawat. Bagi anak dengar. Hari Jumaat tembak masuk dalam grup family kita. Bagi tahu dah mana ayah akan habaq kepada semua ahli keluarga bahawa hari ini adalah hari kita kena memperbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat berterusan tak terkesan pada anak kita. Dia tahu dah ayah dia selama dia duduk dengan ayah dia ni 20 tahun, hari-hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat selawat. Insya-Allah lepas kita mati anak kita akan teruskan amalan yang sangat berharga dalam kehidupan dia, iaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tuan-tuan kita akan cerita lagi tentang kisah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Kenapa perlu kita baca cerita para nabi ini tuan-tuan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Sesungguhnya pada kisah mereka Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam. Hari ini kita nak baca cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nota dapat dah tuan-tuan semua? Dapat dah ni? Dan nabi-nabi lain yang Allah Subhanahu wa taala utuskan tersebut, Allah kata pada cerita-cerita mereka, kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quranul Karim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita dalam hadis-hadis. Uswatun hasanatun, ada contoh dan teladan. Kita ni tuan-tuan, contoh dan teladan ni kita perlu. Tidak kita nak buat tak jadi, buat roti canai pun tuan-tuan, kalau main nak reka sendiri dia tak jadi. Dia kena tengok orang buat. Orang habaq kat kita lagu tu lagu ni tak apa nak clear ni. Tapi kalau kita boleh tengok sendiri tuan-tuan, pelajari bagaimana nak buat, ada contoh, barulah kita reti nak buat tuan-tuan. Jadi nak hidup dalam dunia ni tuan-tuan yang penuh dengan pancaroba, sudah tentu kita perlu contoh, kita perlu teladan. Daripada contoh dan teladan tu kita dapat semangat nak buat. Kita kalau ada halangan pun kita akan buat lagi. Buat apa tak ada halangan tuan-tuan. Semua buat kerja apa pun dalam dunia ni, dia mesti ada halangan, ada cabaran kepada kita. Jadi daripada mana kita nak belajar semua tu? Daripada kisah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab dalam kisah Nabi-Nabi ada contoh, ada teladan. Dan kebanyakan cerita Nabi-Nabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kat Nabi kita masa Nabi duduk di Mekah.
zaman tengah cabaran, tengah tinggi. Di Mekah ni tuan-tuan, kena seksa, kena maki tu biasa depa. Jadi pada waktu ni cerita macam-macam Allah cerita. Ni cerita Nabi Nuh alaihi salam ni sangat memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam, pengikut dia sepanjang 950 tahun. Ulama-ulama sebut tuan-tuan paling sikitlah 10 orang. 10 orang 900 tahun. Paling banyak pun ulama-ulama kita letak jumlah pengikut Nabi Nuh alaihi salam cuma 80 orang. Kita pagi ni dah berapa orang cuba kira tengok. Allah berapa hari kan? Ni 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dengan pelbagai teknik, pelbagai cara, buat macam-macam. Akhirnya hanya berjaya dapat 80 orang sahaja. Anak sendiri pun tak mau ikut. Sampai teratulah. Jadi cerita-cerita ni tuan-tuan, bila Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang berlaku kepada Nabi Nuh, Nabi yang juga susah, payah nak dapat pengikut. Tapi korang-korang tuan-tuan, hak hijrah ke Habsyah saja. Hijrah ke Habsyah ni berlaku pada tahun 5 hijrah, 6 hijrah. Dalam tempoh itulah sahabat-sahabat pergi ke Habsyah mendapat perlindungan daripada An-Najashi. 80 orang. Hak pergi situ dah 80 orang dah. Sikit-sikit pun baru 5 tahun Nabi SAW berdakwah. Kemudian hak hijrah ke Madinah Al-Munawwarah lagi ada 70-80 orang lagi. Jadi kurang-kurang sekali ganda dah berbanding dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi cerita-cerita ni akan memberi semangat. Ada uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang dia buat kerja apa atas dunia ni, dia harap Allah Ta'ala, dia mengharapkan hari akhirat. Jadi dia tak tengoklah sikit ke banyak. Sikit ke banyak, tu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan kepada masyarakat yang berada di sekeliling. Di samping kita juga nak ambil iktibar daripada kisah-kisah tersebut. Jadi insya-Allah pagi ni saya ada sediakan sedikit nota lah. Ini sebahagian bahagian pertama nota ni saya duk cadang nak habis hari ni tak tahu kan. Dan kedak kan. Ada 2 bahagian, tak mau lama sangat cerita nabi-nabi ni. Jadi saya cuba bahagi 2 kisah Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu kalau sampai muka surat 8 ni tuan-tuan, dia cerita dia daripada Nabi Nuh alaihi salam dibangkitkan sampai sebelum Nabi Nuh diperintahkan buat kapal. Ni yang kita baca ni tuan-tuan. Daripada Nabi Nuh dibangkitkan, iaitu menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah 126 tahun selepas Nabi Adam alaihi salam wafat. Nabi Adam umur dia berapa? Kita mengaji hari tu. Hai, tak boleh jawab anak murid ni lagu mana? Tak lulus cikgu, dia bukan salah anak murid, salah cikgu. Objektif tak sampai. Berapa tahun umur Nabi Adam alaihi salam? Berapa? Allahu akbar. Tua bagi lah, tak boleh jawab ni. 1000 tolak apa? Tolak 40. Pasal apa tolak 40? Nabi Adam alaihi salam hadiahkan umur dia 40 tahun tu kepada satu orang nabi. Nabi mana? Macam tak mengaji tu. Kepada Nabi Daud alaihi salam. Dia bagi umur dia kata, ya Allah pendek sangat umur Nabi Daud 60 tahun. Dia kata bagi tambah 40 lagi, jadilah 100 tahun. Jadi dia umur dia tinggal berapa? 960 tahun sahaja. Rujuk nota-nota yang telah kita sediakan. Sebenarnya tuan-tuan, tajuk Qasasul Anbiya ni tak ada rujukan dalam bahasa Melayu ni. Terjemahan ada. Terjemahan Ibnu Kathir, ya Allah terbaik tu. Jadi takkan nak baca kitab tu jenuh.
Sebab itulah saya khetiak jugalah tuan-tuan, setiap kali main ni takat saya mampu, saya sediakan nota-nota ni, siap esok kita bagi jadi satu bahan yang tuan-tuan boleh tatap insya-Allah. Baru khetiak jugalah buat. Ni baru separuh tentang Nabi Nuh AS. Tu pun saya tinggal setengah. Banyak orang kalau nak cerita semua sekali. Kurang-kurang kita lalu sebahagiannya pun jadilah tuan-tuan. Jadi sebahagian kita akan baca lah. Supaya bahan ni kita dapat manfaatnya. Sebab panjang. Dan bila kita cerita tentang kisah Nabi-Nabi, tak dapat tidak kita kena baca ayat Quran banyak. Ceramah bahasa Arab, orang-orang Arab, tok-tok guru bahasa Arab, dia ceramah bab ni tuan-tuan, dia baca Quran tu dia tak kena terjemah dah. Walaupun panjang. Contohlah ni ayat 213 surah Baqarah ke surah apa ni? Suratul Baqarah. Dia baca ya. Kita nak kena terjemah lagi. Kalau kita 5 minit, dia 5 minit, kita dah 10 minit dah. Sebab tu tajuk ni dia akan jadi panjang. Kita tak boleh tak baca Quran. Tambahan pula Nabi Nuh ni tuan-tuan, Allah cerita tentang kisah dia banyak kali dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Yunus pun ada, dalam surah Hud pun ada. Dalam surah Hud ni panjang. Dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah As-Saffat, dalam surah Iqtarabat, dalam surah apa lagi? Bahkan ada lagi lah, saya nak sebut banyak sangat. Bahkan ada surah khas tentang Nabi Nuh. Nama surah tu pun Suratu Nuh. Semua cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita dapat bayangkan tuan-tuan, bila kita sebut nama surah-surah yang terkandung di dalamnya cerita Nabi Nuh ni punyalah banyak, bermakna cerita Nabi Nuh ni penting tak penting tuan-tuan? Sangat penting dalam hidup kita. Kalau tak penting, takkanlah Allah ulang sampai banyak kali sangat. Sesuatu yang diulang-ulang banyak kali ni tuan-tuan, menggambarkan perkara itu sangat penting. Sebab tu diulang. Saat-saat jumpa Nabi Nuh. Soalnya Allah tak mau bagi kita lupa Nabi Nuh ni. Jangan lupa, bahkan kita ni semua ni tuan-tuan adalah zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Selain daripada kita adalah zuriat Adam alaihi salam, bapa kita yang kedua selepas Nabi Adam alaihi salam ialah Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebut dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanya ada apa nama? Mek Hashim duk baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Sampai habis tu tuan-tuan tengok ayat 3 dalam surah Nuh. Tak ada, saya tak catat di dalam ni. Allah sebut tentang kita. Allah kata dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai zuriat orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nuh atas kapal. Kitalah zuriat yang dibawa atas kapal itu. Sebab semua keturunan tuan-tuan yang Nabi Nuh AS bawa dalam kapal itu, lebih kurang 80 orang tu semua tak ada keturunan, kecuali keturunan Nabi Nuh saja yang ada tuan-tuan. Hal ni semua adalah selamatlah masa atas kapal itu, tapi zuriat dia pun tak ada. Yang ada zuriat anak Nabi Nuh yang 3 orang, Sam, Ham, Yafith. 3 orang ni. Daripada mereka ni lah lahir semua keturunan yang ada dalam dunia ni. Yang seorang mati, yang seorang anak Nabi Nuh mati, tak mau naik kapal dengan Nabi Nuh. Yang lain hidup. Hidup ni 3 orang ni tuan-tuan. Jadi kitalah yang Allah sebutkan sebagai zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Wahai zuriat orang-orang yang kami bawa atas kapal bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, kamu kena tahu satu hakikat, innahu kana 'abdan syakura. Ayah kamu tu iaitu Nabi Nuh alaihi salam itu adalah satu orang hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
tu ayah kita. Selain daripada Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapa manusia yang kedua ialah Nabi Nuh alaihissalam. Sebab itulah kita disebut cerita Nabi Nuh ni tak berhenti-berhenti dalam Al-Quranul Karim, supaya kita kenal ayah kita ni, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Okey tuan-tuan, mari kita baca lah. Nota ni panjang, kalau saya tak baca pakai habis begitu lah. Okey, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca bagi depa dengar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah perintahkan Nabi supaya Nabi baca ayat-ayat berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita semua kena dengar. Kitalah salah seorang yang Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan ayat-ayat ni. Hari ni saya bacakan tuan-tuan, insya-Allah. Nama Nabi Nuh alaihi salam. Nama Nabi Nuh bin Lamak, lam alif mim kaf, Lamak bin Matushalakh. Oh payah nama tu, jangan duk buat nama anak susah. Terkejut orang belah apa? Mabuk ni. Anak nama apa? Muhammad Matushalakh. Tak ada kat kita. Dia macam nama orang-orang belah dengan Rusia. Bin Khanukh. Bin Khanukh. Tu pun pelik juga tu. Iaitulah nama Nabi Idris alaihi salam. Nama lain bagi Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris kita baca dah bulan lepas, daripada perkataan darasa, sebab dia ni orang rajin belajar. Dia membaca kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia buat kajian mendalam juga tentang suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Syith bin Adam, tok wan dia. Okey. Bin Mahlail. Nama dia Mahlail. Bin Qainan. Bin Anush. Bin Syith Nabi. Syith anak Nabi Adam alaihi salam ni, dia jadi nabi selepas Nabi Adam alaihi salam. Bin Adam alaihi salam. Maknanya berapa keturunan tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 Tok Wan Nabi Adam. Mana Tok Wan kepada Nabi Nuh alaihi salam ni, Nabi Adam tu yang ke-8. Nama Nabi Nuh disebut dalam Al-Quranul Karim sebanyak 43 kali. Surah-surah yang disebut cerita tu saya dah sebut tadi sebahagiannya, menggambarkan betapa banyak kalinya Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang cerita Nabi Nuh alaihi salam. Saya sebut awal dulu kuliah kita dulu tuan-tuan, pengulangan dalam Al-Quran ini bersesuaian dengan tabiat kitab suci Al-Quran, iaitu kitab untuk mendidik manusia. Didik ni tuan-tuan, cikgu lah yang mendidik pelajar-pelajar di sekolah. Mak dan ayah yang mendidik anak-anak, cukup dah sekali abang kat anak kita, jangan hisap rokok, lepas tu tak abang dah, tak boleh, dia kena abang lagi. Esok abang pula, hampa jangan duk berkawan dengan tu budak-budak kampung tu, mereka tu semua taik pit, taik ketum, sekali juga dah abang kat dia, tak cukup, kena abang lagi. Esok habang lagi, kena peringat ada apa munasabah tuan-tuan, kena cerita ke anak kita ni berkali-kali. Saya sendiri lah tuan-tuan, kalau dadah ni saya takut sembuh. Pasal apa tuan-tuan? Pasal adik-beradik saya pun adalah anak-anak nakal, seorang dua yang kita tengok terlibat dengan dadah ni, tak tahu nak buat apa. Pening kepala mak ayah. Kalau seorang pun jadilah dalam anak kita ni terlibat dengan dadah. Kita ada anak 8 orang, tahu Allah uji kita, seorang yang anak kita terbabit dengan dadah, agak-agak aman tak keluarga kita tuan-tuan? Tak aman. Jadi apa sahaja cerita yang berkaitan dengan dadah yang saya tahu, saya mesti bawa anak saya pergi tengok, bagi dia tengok sendiri apa berlaku ni. Baru ni tak tahu cerita kita bulan lepas, kalau cerita biarlah kan, ni nak ambil masa YB Ustaz Hanif ni lama lagi ni. Satu orang budak perempuan, pelajar sekolah agama, masuk usim nikah dengan satu orang
laki-laki pelajar USIM juga di Johor tu, nikah 3 bulan dia dapat tahu suami dia penagih dadah. Allahu Akbar. Bukan takat dia isap dadah, satu malam dia kena bini dia pula, dia buh pil ekstasi tu dalam air Coca-Cola, suruh bini dia minum. Suruh minum, bini ni pun minum, dia kata jadi tak sedap. Jadi tak tahan. Sampai dia kata lepas lega tu, malam tu dengan menarinya, bini lelaki dia tunjuk gambar pula. Tunjuk gambar, dia ambil gambar pula. Jadi seronok. Malam tu enjoy lebih. Saya tak tahulah rasa lagu mana, tak pernah try. Tapi dia kata kita berasa seronok. Bila tengok gambar tu balik, dia mula rasa bersalah. Ish, rupanya dadah hak dia ambil itu laki dia berkena. Sakit ni, dia sakit kot ni dia kata ni. Rasa macam nak kancing gigi. Laki dia pula ajak suruh, jangan bagi sampai terkapit gigi, kalau terkapit putus gigi lidah. Akhirnya tuan-tuan, kita usahalah buat balik daripada Johor tu, pelari balik mai ke Kedah. Saya bawa anak saya, bawa ke rumah saya, bagi dia tengok, dan kita cerita tu real, ni benda yang berlaku. Dah diselamatkan, tuan dah menikah. Minggu lepas, 2 minggu lepas, dapat maklumat mengandung pula, dah buat pelari pula lelaki. Bila dah mengandung, kuih payah, kuih susah, nanti nak daftar anak kan, bila lahir mesti kena balik juga kat lelaki sana, susah. Rupanya bila saya dengar kes ni, banyak lagi kes-kes yang ada ni. Hak nu menikah penagih dadah, sampai jadi penagih dadah juga pun ada. Naya orang perempuan. Saya ingat saya duk bincang seorang-seorang ni tuan-tuan. Kata pula kat seorang dua kawan yang saya kena, saya kata kena cadang kepada Jabatan Agama untuk melindungi nasib wanita-wanita ni, anak-anak dara kita ni menikah. Tak tahu dia menikah dengan siapa. Takut-takut terlibat dengan penagih-penagih dadah. Dak universiti tak dadah. Takutlah dia berkenam-kenam dia nak anak. Saya duk fikir nak cadang. Dan saya dah pun cadang kan dah tuan-tuan, supaya kalau boleh ta'liq surat nikah kita tu, duduk di belakang tu kan, kalau boleh kena reka ta'liq baru, kena tambah ta'liq yang berkaitan dengan dadah. Tujuh lah. Mana kena kata ni, sekiranya saya, nama dia sekian-sekian, mengambil dadah, tak kira lah jenis apa pun, atau terlibat dengan sebarang aktiviti dadah, maka tertalaklah isteri saya dengan talak 1. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena anak kita terlibat macam tu, susah tuan-tuan. Adalah pro yang kontra, kau nu kata lu ni, kau ni, tapi saya rasa kena buat sampai masa. Jadi yang saya habaq kat tuan-tuan ni, cerita banyak kali ni kan, kena ada peluang habaq, kena pula. Sebab itu tabiat Al-Quran, dia kitab nak didik orang, nak didik manusia ni jadi baik, dia perlu ulang. Tak boleh sekali-sekali tak jadi. Quran cerita Nabi Nuh, cerita pula supaya kita tak lupa susah payahnya kerja dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Cabaran dan mihnah, tribulasi yang dihadapi oleh Nabi Nuh ni menjadi bekal dalam kehidupan kita tuan-tuan. Okey. Jarak di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi salam lama mana tempoh tu tuan-tuan? Tadi kita sebut dah tadi, Nabi Adam, umur Nabi Adam berapa? Umur Nabi Adam 960 tahun. Imam At-Tabari rahimahullahu taala berpendapat bahawa Nabi Nuh alaihi salam ni dilahirkan 126 tahun selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam. Tapi dia tak jadi nabi terus lagi, lahir-lahir tu tak jadi nabi lagi. Sebagian ulama kata lepas 50 tahun, umur dia 50 tahun baru dia jadi nabi. Sebagian ulama kata dak 300 tahun baru dia jadi nabi. Sebagian ulama kata dak 450 tahun baru dia jadi nabi. Tak tahulah yang mana yang tepatnya, tapi itu dinukilkan oleh para ulama. Kita ambil lah kata 300 tahun. Baru dia jadi nabi. Jadi setelah Nabi Adam tak ada, Nabi Syith dulu. Lepas Nabi Syith tak ada, Allah sambung risalah ni diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi 10 kurun ni tuan-tuan, dalam hadis-hadis sebut, tuan-tuan boleh tengoklah dalil tu saya bawa dalam perenggan yang ketiga tu.
hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Jelas sebut bahawa Ibnu Abbas kata jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun, 10 qurun. 10 kurun, satu kurun berapa tahun? 1 tahun. 10 kurun 1000 tahun. Lebih kurang kan? Kalau kita tengok tadi ni jarak kelahiran mereka tu lebih kurang macam tu lah. Dalam sebuah hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Adam seorang nabi?" Jawab baginda, "Ya, dia seorang nabi yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala." Nabi-nabi ni orang yang mendapat berita gaib daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat. Kata Nabi SAW, lelaki itu bertanya, berapa jaraknya antara Nabi Nuh alaihi salam? Kata Nabi SAW, 10 kurun. Ibnu Katsir berkata, bacalah sendiri ya tuan-tuan. Jadi maksud 10 kurun ni tuan-tuan, ulama kita dia berbeza pendapat sikit. Satu pendapat kita sebut tadilah. Makna 10 kurun tu, kalau satu kurun makna dia 100 tahun, 10 kurun 1000 tahun lah. Tapi pendapat ni tuan-tuan tak diterima oleh sebahagian ulama. Sebab makna perkataan kurun tu bukan mesti makna satu kurun 100 tahun. Macam Nabi SAW sebut dengan para sahabat. Nabi kata, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang ada atas dunia ni ialah orang yang hidup satu kurun dengan aku. Jadi sebahagian ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, dia kata satu kurun tu makna dia satu generasi. Satu generasi. Satu generasi umur kita lah, generasi kita lah kata tuan. Berapa tahun umur umat Nabi Muhammad? Antara 60 hingga 70 tahun. Dalam hadis yang masyhur, umur kita ni dia lebih kurang tu ya, 60 70 jalan mati. Kalau lah umur 50 ada kot 10 ke 20 lagi ya. Kalau lah umur 60, maknanya paling lama pun ada 10 tahun lagi ya. Kalau lah 65 tuan-tuan tengok, 65 dah saya tahu ni. Pencen 5 tahun dah ataupun 10 tahun, maknanya dengan 5 tahun lagi ya. Kalau tanam durian tak ada makan tu. Tak ada nak makan. Pasal 5 tahun tu belum tentu buah Tanam pisang tanduk boleh makanlah. Jadi kalau nak pilih pertanian apa nak tanam, tanam pisang tanduk, setahun boleh makan dah. Satu tandan 12 kilo. Sekilo RM5 juga tadi kan. Ustaz 5 kilo. 5 kali dengan kali-kali tu adalah makan. Okey. Jadi sebab tu Ibnu Hajar al-Asqalani dia kata kurun 3 kurun yang Nabi anggap sebagai kurun terbaik tu 220 tahun. Pasal apa tuan-tuan? Generasi Nabi dengan sahabat 70 tahun. Generasi sahabat nak sampai tabi'in pula 70 tahun. Tabi'in 70 tahun. Tabi'in nak sampai habis tabi'in 70 tahun. Jadi 7 kali 3 210. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Jadi semua berapa? 220 tahun. Itu zaman as-salafus salih. Tapi tuan-tuan, zaman Nabi Adam alaihi salam dulu, umur mereka 60-70 tahun ke lebih lagi. Satu generasi mereka tu, satu kurun tu kadang-kadang sampai 1000 tahun. Ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun. Kita letaklah anggaran 700 tahun sebagai kita kata purata umur mereka. Kalau 7 kali 10, 700 kali 10 kurun 7000 tahun. Sebab tu tuan-tuan tengok saya masukkan dalam ni. Satu kurun di sini bukan bermaksud 100 tahun seperti yang difahami oleh kita sekarang. Satu kurun ialah satu generasi, satu generasi. Pada masa itu umur mereka panjang-panjang. Jika kita anggarkan setiap orang dapat hidup 1000 tahun, bermakna 10 kurun itu bersamaan dengan 10,000 tahun. Itulah pendapat Dr. Salah Al-Khalidi yang tulis kitab tentang Qasasul Quran. Dia tulis kitab
Berapa jilid tu? Kitab dia banyak lah, 4 jilid tentang qasasul Quran. Jadi dia memilih pendapat dia, kata maknanya bukan 1000 tahun, lebih daripada tu lagi. Cuma Ibnu Kathir kata kita nak kata 1000 pun tak juga, sebab ada yang 1000, ada 700 kan, dia tak sama. Jadi dia letak, dia kata oleh kerana umur umat manusia pada ketika itu panjang-panjang, maka jarak antara Adam dan Nuh mengambil masa beribu-ribu tahun, antara 5,000 sehingga 10,000 tahun daripada Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lama bukan sat, tuan-tuan. Okey. Jadi oleh kerana tu, apa yang kita nak faham ni tuan-tuan, kita nak faham ayat Quran yang di bawah tu. Tempoh masa yang lama ni tuan-tuan menyebabkan manusia ni daripada asalnya menyembah Allah bertukar akidah. Sampai ke peringkat mereka sembah berhala, mereka tak kenal langsung Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh 10,000 tahun tersebut. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ni yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia ni satu umat yang satu, yakni semua mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Daripada zaman bila? Daripada zaman Nabi Adam. Anak Nabi Adam, kita baca dah cerita Qabil dengan Habil. Walaupun ada yang jahat sampai bunuh orang, sampai mereka berzina, tapi mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syirik tak ada lagi. Mereka tetap yakin Tuhan ialah Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Tetapi setelah memakan masa yang lama sampai 10,000 tahun, lama ni tuan-tuan, faba'athallahu an-nabiyyin. Oleh kerana daripada sampai ke sembah selain daripada Allah, maka Allah utuskan para nabi, mubasyirin wa munzirin. Nabi-nabi ni datang memberi berita gembira, bagi tahu siapa sembah Allah mereka akan masuk syurga. Itu berita gembira untuk mereka. Wa munzirin, pemberi peringatan, kalau hangpa dah sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, buat maksiat pula atas dunia ni, tempat hangpa neraka. Itu berita peringatan kepada mereka supaya mereka tidak sesat sehingga sampai menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah sendiri ayat tu tuan-tuan. Setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, anaknya Syith. Syith makna apa tuan-tuan? Syith tu makna apa? Ada makna saya bagi dah dulu ni. Syith makna dia hibatullah, kurniaan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang menjadi Nabi, menggantikan anak Nabi Adam yang kena bunuh, yang baik, yang salih tu. Allah ganti hak baru kat dia, dilantik pula menjadi Nabi setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah ambil balik dia meninggal ketika berusia 960 tahun. Anaknya Syith alaihi salam mengambil alih tugas sebagai Nabi. Kemudian bila Nabi Syith tak ada pula, kemudiannya Nabi Idris alaihi salam Allah bagi kepada Nabi Idris. Tapi masa ni tuan-tuan, dakwah Nabi Syith, dakwah Nabi Idris bukan mengajak manusia tauhid ke Allah Ta'ala. Sebab manusia pada masa tu dah semua Allah Ta'ala dah. Cuma nak perbetul kehidupan, jangan duk sesat, jangan duk pergi buat benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala larang. Pada masa itu umat manusia merupakan umat yang satu. Mereka masih terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Itulah ayat Quran yang kita baca tadi ini tuan-tuan. Okey. Saya tinggallah setengah, lagi banyak orang nak baca ni, bila nak habis. Ibnu Abbas berkata, okey, nak penjelasan kepada ayat ni, bukti bahawa yang kita sebut tadi benar. Kana baina Nuhin wa Adam 10 qurun. Jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun. 10 kurun tu macam kita sebutkan tadi. Kulluhum ala syari'atin minal haqq. Semua mereka berada pada syariat yang benar, yakni tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafu, selepas daripada tu mereka berselisih sesama mereka. Mula dah semua berhala. Cara macam mana? Nanti kita tengok sekali lagi tuan-tuan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu lepas tu barulah Allah hantar nabi-nabi untuk memberi peringatan, memberi berita gembira kepada mereka. Okey.
Jadi tuan-tuan, macam mana sejarah manusia ni mula jadi jahat? Daripada asalnya menyembah Allah, patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, mulanya tuan-tuan ada dua maksiat besar yang dilakukan oleh manusia yang akhirnya menyebabkan manusia ni tinggal Allah Taala sebagai Tuhan mereka. Yang pertamanya ialah syaitan guna pendekatan maksiat, khususnya zina. Zina ni dia boleh merosakkan masyarakat. Dan mula-mula tuan-tuan, manusia mula sesat, mula menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala ni mula dengan zina. Mari kita baca cerita ni tuan-tuan. Riwayat Ibnu Abbas. Terdapat dua kelompok anak-anak Nabi Adam alaihissalam pada masa itu. Kelompok yang pertama tinggal di kawasan tanah rata. Ini dua kawasan macam kita ni kan. Dan satu lagi tinggal di kawasan berbukit. Ada satu lagi duduk kawasan bukit-bukit, berduduk sana apa. Di kawasan tanah rata, orang-orang lelakinya kacau. Orang lelaki ni handsome belakang. Tengok abah orang perempuan. Pakak nak tak kira dah. Apa jadi pun nak juga. Segak kan. Tetapi wanitanya tidak cantik. Duduk di kawasan ni tuan-tuan, orang lelaki handsome. Orang perempuan huduh-huduh, tak lawak tuan-tuan. Di kawasan berbukit pula, kawasan bukit-bukit no pula, orang-orang lelakinya tidak kacau. Lelaki ni huduh, tetapi wanita-wanitanya sangat cantik. Iblis telah menyerupai seorang budak lelaki, hamba lah, kepada seorang lelaki dan memohon untuk bekerja dan berkhidmat kepadanya. Dia minta kerja kawan tu. Jadi hamba pun sanggup kepada kawan tu. Iblis ni dia buat-buat. Dia membuat seruling yang mengeluarkan bunyi yang menarik dan sedap bunyinya. Muzik. Orang minat muzik ni. Bila dengar seronok orang tertarik. Mula dengan muzik yang seronok ni lah menyebabkan manusia mula sesat. Apabila iblis meniup seruling tersebut, lelaki itu sangat terpesona mendengar bunyinya, lalu tersebarlah berita sehingga mereka mengerumuni. Ramai orang pakat mai seronok dengar bunyi menarik ini. Mereka akhirnya mengadakan pesta pada setiap tahun. Dalam pesta itu wanita-wanita memakai pakaian yang cantik dan lawa. Begitu juga orang lelaki. Berita tentang pesta ini tersebar sehingga sampai ke pengetahuan orang-orang yang tinggal di kawasan tanah rata. Apabila mereka hadir ke pesta tersebut, mereka terpandang wanita-wanita yang sangat cantik, tidak seperti wanita-wanita di tempat mereka. Kalau pi tu pula tuan-tuan kan, pi pesta-pesta ni mestilah pakai lawa-lawa, buah mulut merah kan. Ikut hak cara ada pada masa tu Mary Kay apa tak ada lagi. Mary Kay apa ni tuan-tuan, saya pun tak tahu lah, nama banyak sangat daripada menega ni kan. Dia make up, hak make up tu pula orang tanya dawai tuan-tuan. Ya Allah, kat top lah ni rupanya orang tanya dawai. Tuan-tuan tahu tak? Duk tengok dah live dia tu. Saya pun tengok bini tunjuk tu, tengok abang tu. Asal tak lawa mana pun, dia make up tu dia punya lawa. Allah, pandailah tu cakap. Saya kata kalau tak mau sebut nama lah dia kan. Kalau lah dia ni jadi ustazah, saya ingat kuliah dia tuan-tuan, ketat ni. Sebab dia punya follower dia ada 1.5 juta orang. 1.5 juta. Dia join tuan-tuan, dia panggil maskara. Apa tu maskara? Amat lupa dah nama. Apa dia nama dia? Beli dah apa? Laku lah. Dia kata RM28 yang murah. Dia bubuh di mana mata dah. Saya baru tahu lagu tu maskara. Ada bersapu hutang bulu mata. Jadi melentik elok ke apa yang kata. Inilah yang menyebabkan orang jantan ni kan. Kami ni insan yang lemah. Bukan boleh tengok orang perempuan lawa-lawa rebah kan. Harus duduk serban banyak besar mana. Tak boleh. Jadi punca dia main daripada siapa-siapa? Perempuan lah kan. Pergi makan kenori, segak bukan main.
Allah Ta'ala cerita, Nabi Ibnu Abbas cerita, mula daripada orang perempuan berlawa-lawa, pi pakai elok, pi sampai ke peringkat pesta-pesta ni pakai dah tak jaga aurat, akhirnya berlakulah perzinaan. Daripada sinilah punca manusia makin lama makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tuan-tuan, zina ni maksiat yang akan menjauhkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh khusyuk ke tuan-tuan kalau orang tu sampai ke peringkat berzina ni? Mayang pun nak khusyuk, tak ada. Nak pergi masjid pun merasa, ish, aku ni jahat, aku ni berdosa lah. Kali dia makin jauh, dia tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni punca mula-mula yang manusia boleh jadi sesat. Sebab tu hak ni kita kena jaga sungguh-sungguh, kena tegur lah anak cucu kita dalam bab-bab yang seumpama dia. Bukan tak boleh langsung nak berlawa kan, tapi biar ada tempatnya, biar dengan cara yang patut, dengan cara yang betul. Kita takut sekali lagi jadi sesat habis kerana terlalu nak selawar sangat ni tuan-tuan. Okey, yang kedua, punca kedua yang menyebabkan mereka jadi sesat ni, sampai akhirnya tinggal Allah Ta'ala, tak sembah dah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa? Melampau. Ghulu dalam bahasa Arab panggil ghulu, alif lam ghin lam waw, ghulu. Ghulu ni melampau. Tadi ni melampau buat maksiat, make up. Hak ni melampau dalam bab apa pula? Mengagungkan orang-orang salih. Ya, orang salih ni kita terima kasih kepada mereka, kerana mereka lah kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh teladan mereka lah kita rasa kita nak jadi baik tuan-tuan. Tapi melampau mengagungkan mereka tak boleh. Tak boleh sayang sampai ke peringkat jadi sesat macam sebelum dilantiknya Nabi Nuh AS menjadi Nabi. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah, muka surat 3 tu, saya bawa satu potong ayat Quranul Karim dalam surah Nuh, iaitu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ayat ni selalu kita baca ni. Makna apa ayat ni tuan-tuan? Di zaman Nabi Nuh dulu, bila Nabi Nuh AS mula buat dakwah tuan-tuan, hak ni yang Nabi Nuh lawan sangat ni, pasal pergi sembah patung-patung, berhala-berhala yang bernama Wad, W-A-D, Wad, Waddan. Yang kedua patung Suwa', Sin Waw Alim Ain, Suwa', nama patung berhala besar depa yang depa sayang sangat, depa duk pi cum, depa duk pi buat minta hajat depa, nama Suwa'. Lagi nama apa? Yaghuth, Ya Ghin Waw Tha, Yaghuth, Ya'uq, dan juga Nasra. Ni ada 5 berhala ni, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 berhala besar. Hak depa sayang sangat. Berhala banyak, tapi yang paling depa sayang sangat 5 ni. Jadi Ibnu Abbas rahimahullah kata, sebenarnya Wad, Suwa', nama-nama yang kita sebut tadi, sebenarnya mereka tu ialah anak cucu Nabi Adam AS yang merupakan orang-orang baik. Asma'un salihun, nama orang-orang salih, orang-orang yang sangat rajin beribadah, yang ajak manusia kepada kebaikan, ada karamah pula mereka ni kan. Jadi masyarakat sangat sayang, sangat kasih kat mereka. Mari kita baca lah, saya baca lah cerita dia tuan-tuan. Saya tulis dah tu. Okey. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nas merupakan orang-orang salih yang hidup antara zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Ini orang baik-baik. Ini nama orang salih. Jadi kalau kita nak bubuh nama anak, boleh nama Wad. Ayolah, tak berani nak bubuh pasal nama dia jadi berhala yang disembah lah. Tapi mereka ni orang salih dulu. Semasa hidup mereka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajar masyarakat hal ehwal agama yang benar. Mereka lah tok guru pada zaman tu, mengajar orang. Mereka bukan Nabi, orang salih. Masyarakat sangat menyayangi dan menyanjung tinggi kebaikan yang mereka lakukan. Namun setelah mereka mati, keadaan berubah. Bila mereka mati selepas seorang kan,
rasa sedih lah atas kematian mereka. Syaitan telah membisikkan kepada pengikut-pengikut mereka agar membuat patung di tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, dan memberi nama kepada patung-patung tersebut mengikut nama-nama mereka. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat yang dicatatkan oleh Ibnu Kathir dalam kitab dia ni tuan-tuan, dia cerita panjang. Ada beberapa riwayat cerita macam mana akhirnya orang-orang soleh ni akhirnya jadi patung sembahan masyarakat pada ketika itu. Ni cerita ni semua sebelum Nabi Nuh mai lagi ni. Nabi Nuh tak ada lagi. Jadi iblis ni tuan-tuan, dia tengok orang-orang pada masa itu ni kan rasa sedih, duk teriak, duk teringat, tak berhenti teringat kepada orang-orang soleh ni. Dia pergi jumpa, dia kata, aku pun teringat. Dan dia ni tuan-tuan ada kepakaran melukis. Iblis ni dia pandai lukis. Depa dah mati, macam kita ada pergi kamera tekat gambar boleh tengok lagi. Tak ada depa zaman tu dah. Dia kata mau dak aku lukis gambar depa ni, bagi kita teringat. Bagus juga. Dia pun lukis jadi sebiji. Hak orang hak pernah tengok tu jadi. Jadi mula-mula pergi letak satu tempat yang selalu kata Wad duk selalu pi tang tu lah tempat dia mengajar. Kata di madrasah Zubaidiyah ni. Ramai buah gambar dia ni. Mula-mula buah gambar dulu. Lepas tu bila orang ramai mai, dia kata mau dak hampa nak seorang satu pun boleh. Jadi setiap orang dia lukis bagi. Pakat di rumah dah tengok dia gambar tu mula rasa seronok nak beribadat balik. Teringat zaman-zaman dia ada agama kita dulu ni kan. Lepas tu lama kelamaan dia kata, gambar ni dia lama-lama dia kuih pudak, dia kuih hilang. Lama dah aku uktiak. Bagi jadi bentuk lagi lah, kita teringat lebih lagi. Dia ukiak jadi patung tuan-tuan. Mula-mula tak satu ya. Lepas tu orang lain bahasa nak juga, dia buat seorang satu. Boleh kata tiap-tiap rumah ada. Pada masa itu tuan-tuan, orang-orang yang hidup pada zaman tu yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, seorang pun tak pernah anggap kata gambar tu, tak anggap kata patung tu kena sembah dah. Cuma nak bagi teringat ya. Nak bagi teringat ni, tak pergi lupa. Tapi bila generasi ni mati tuan-tuan, mai anak yang tak pernah tengok dia, dengar hanya cerita tengok patung apa tu, gambar apa tu. Lama kelamaan tuan-tuan, syaitan mai bisik pula ke anak ni. Dulu ayah-ayah hampa dulu, dia tak buat macam hampa di biang dulu tu ya. Depa akan pi nak minta hajat apa-apa. Depa akan pi tak apa-apalah makanan ke bagi. Lama kelamaan tuan-tuan, akhirnya generasi yang datang ni berubah akidah depa daripada asalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertukar minta kat patung-patung ni pula tuan-tuan. Dia mai minta kat patung-patung ni. Jadi akhirnya patung-patung Wad, Suwa' dan sebagainya disembah oleh umat pada ketika itu, sampai Allah Ta'ala ni dia tak kenal langsung dah pada ketika itu tuan-tuan. Okay. Kita baca sikit ada cerita dia tu. Mereka pun melakukannya, tetapi mereka tidak menyembah patung-patung tersebut. Lama kelamaan generasi tersebut meninggal dunia. Orang ramai yang tidak tahu siapa sebenarnya tokoh-tokoh itu, akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Dah lama kelamaan tuan-tuan. Jadi pada ketika inilah tuan-tuan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Bila masyarakat ni dah tak kenal Allah Ta'ala, sampai ke peringkat mereka sembah patung-patung tersebut menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh diutus. Barulah masuk cerita Nabi Nuh alaihi salam. Nuh bin Lamak bin Matushalakh bin Khanuh, sampailah bin Adam alaihi salam pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilantik menjadi rasul. Tu saya buat umur tu kan. Ketika itu baginda berusia 480 tahun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas kata masa tu Nabi Nuh alaihi salam dah pun umur 480 tahun. Dia duk tengok sebelum tu kaum dia kuih lama kuih sesat,
hampa sembah patung berhala. Akhirnya ketika dia berusia 450 tahun, Allah lantik Nabi Nuh AS ni menjadi Nabi pada waktu itu. Oleh kerana syirik semakin berleluasa, manusia pada ketika itu menyembah patung-patung. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi dan rasul. Setengah ulama kata Nabi Nuh lah rasul yang pertama. Adalah hujah depa. Kita tak ada cerita lah khilaf-khilafnya tuan-tuan. Kita yakin bukan Nabi Nuh alaihi salam sahaja rasul, bahkan Nabi Adam alaihi salam pun juga seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Baginda mengajak kaumnya menyembah Allah. Inilah dakwah dia paling penting sekali. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaum. Dia pun kata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Jangan duk sembah patung-patung tu. Depa tu bukan Tuhan. Aku tahulah cerita depa tu. Depa tu dulu ni sekian. Dia cerita satu-satu. Tapi depa tak mau dengar, tuan-tuan. Ma lakum min ilahin ghairu. Kamu tak ada Tuhan lain lah. Yang Tuhan yang ada sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu patung. Dulu orang saleh ni kerja syaitan. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku takut kalau hampa sembah selain daripada Allah, esok hampa akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih pada hari yang sangat besar, iaitu hari kiamat. Habislah masa ni 10,000 tahun bukan sat. Hilang habislah. Kaum Nabi Nuh ni saya duk baca, duk cari kaum dia nama apa kan. Kaum Nabi Nuh ni kaum apa? Dalam kitab Ibnu Katsir ni dia sebut tang mana, cari tak jumpa tuan-tuan, tapi nama dia saya nak baca tak erti. Tak tahu lah aku tuan-tuan boleh tolong baca kat saya. Eja dia ra alif sin ba. Dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, eja dia ra alif sin ba. Kalau saya baca rasib. Tak tahulah kok salah saya baca kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, rasib ni makna dia gagal. Rasib tu makna dia gagal. Saya teringat dulu kawan saya yang rahimahullah meninggal dah tuan-tuan. Dia lah jasa dia bawa saya pergi ngaji di Mata Mahmud. Dulu ngaji sekolah kebangsaan Bukit Besar. Saya sekolah dah pun qari lah, lawan Quran ni. Jadi ada lah bakat-bakat nak pergi ngaji agama tu. Kawan saya ni lah dia pujuk. Dia tahang, dia kata lah, jom pergi ngaji dengan aku di Ma'had. Tak tahu masa tu mak ayah saya akan peduli pun. Pergilah mengaji tahun nak pun. Jadi pergilah temu duga. Alhamdulillah pipi temu duga lulu mengajilah Ma'had. Jadi kawan saya ni tuan-tuan, meninggal dah. Saya Mata Mahmud pada masa tu dia punya keputusan peperiksaan dia tampal di dinding besar di luar papan kenyataan tu. Nak tengok keputusan boleh tahu semua daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Dia tengok dia ni berapa markah, dia ni dapat berapa, semua soal-soal ada itu. Jadi saya pun pergilah tengok ni apa dia, tengok keputusan. Tulis Arab semualah. Kawan saya ni saya tengoklah tu. Dia punya keputusan dia tulis nama, saya tak mahu sebut nama dia kan. Nama dia, lepas tu belakang tu tulis ra alif sin ba. Rasib. Saya tanya dia. Dia sebut nama dah. Nak tampar ni rosak ni. Duk baca aku tu. Kita tak arti, tak mengaji sekolah haram ni. Dia kata tu kira hak paling cemerlang lah tu kalau rosak ni. Rupanya rasib. Lepas saya mengaji Ma'had baru saya tahu. Murung aku. Dia mengaji tak pas. Tapi walaupun dia mengaji tak pas tuan-tuan, ni saya duk mengajar tuan-tuan ni, pahala boleh kat dia tak tuan? Boleh kat dia yang bawa saya mengaji sekolah agama. Sungguh saya tulis buku ni, nota-nota saya boleh buat kat tuan-tuan ni, terjemah di kitab Arab. Dia duduk saja tuan-tuan. Pahala mau mengalir dia. Untung dah ajak orang buat baik tuan-tuan. Untung ajak orang buat baik. Dia kan bawa kupang, dia tak bagi saya. Dia bawa tu tolong isi borang, dia kata jom pergi temu duga saya yang temu duga Allah. Tapi kerana dia, saya boleh ngaji sekolah agama. Kerana tu tuan-tuan, kita jangan berhenti ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik ni, bantu sekolah agama ni, budak-budak sekolah ni nampak bagus-bagus. Tuan-tuan mai jumpa lah ustaz apa nama? Ustaz Hanif ke, pengetua sekolah ni, pergi jumpa tanya budak paling cerdik ke sebelah. Apa ada berapa? 10 orang. Okey, 10 orang ni saya nak tajar seorang dia mengaji. Habaqlah tak mana saya nak, sebab saya nak tak ada. Habis lah. Gelang sekat ni nak buat apa ni kan?
Jadi tajar dia ni, tuan-tuan mati tu pahala, tuan-tuan dia mai duk mengajar, dia pergi buat kerja pahala tak. Saya teringat insya-Allah Allah nak bagi ni kan. Allah boleh bagi percuma gitu. Kita ni penat kerja, saya buat kerja kamai ni. Tapi pahala boleh kat dia tak? Tak bagi tuan-tuan. Okey sikitlah cerita kat tuan-tuan, keluar tajuk sikit. Saya tak tahu nak baca apa. Saya duk tengok aku nak tulis pun tak tahu. Tu saya tak tulis ni. Arab tulis ra alif sin ba. Kaum dia, kaum Nabi Nuh alaihi salam mungkin nama dia kaum rasib ataupun kalau nak baca satu lagi rasab. Wallahu taala a'lam. Mana-mana tok guru yang dengar ceramah ni tu dah betul lah. Tu dah abang mana tepatnya berkenaan nama tersebut tuan. Okey, jadi Nabi Nuh alaihi salam pun inilah dakwah Nabi Nuh, bahkan dakwah nabi-nabi alaihi wassalatu wasalam semuanya sama. Nak ajak manusia u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Bukalah cerita nabi-nabi mana lepas Nabi Nuh alaihi salam ni, semua dakwah dia sama. Ajak manusia sembah Allah, abang tak ada tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita duk pergi jumpa jemaah haji yang mai tu. Mai tiap tahun dia pun Nabi pergi jumpa. Apa Nabi kata? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah kamu la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Tu yang Nabi duk dakwah. Hak ni hak paling penting dalam intipati dakwah, ajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tajuk yang seterusnya, golongan malak menentang dakwah. Siapa malak-malak ni tuan-tuan? Malak ni dalam bahasa Arab ialah golongan atasan. Pemimpin-pemimpin, raja-raja. Depa ni ada kepentingan depa. Tu yang masalah orang kalau ada kepentingan ni tuan-tuan, dia memimpin pun tak guna. Sekali dia akan jaga kepentingan dia, bukan dia nak jaga kepentingan rakyat. Dia kira dia. Apa nak jadi rakyat tu punya pasal. Yang penting aku kena jaga kepentingan aku dulu. Golongan malak ni golongan pemimpin. Orang-orang kaya-kaya. Ni golongan al-malak, dia tak peduli. Ketua-ketua buat ni lah. Kalau ada depa ni susah nak buat kerja dakwah tuan. Hak jahat-jahat. Sebab tu Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Nabi dulu, macam mana yang Nabi mudah sangat boleh masuk pergi ke Madinah. Kan? Mudah Nabi masuk jadi ketua terus. Boleh buat piagam Madinah terus jadi. Macam mana? Pasalnya ialah Allah takdirkan berlaku satu peperangan 5 tahun sebelum Nabi SAW berjaya masuk ke Madinah. Perang tu nama Bu'ath, Ba'ain Alif Tha. Perang Bu'ath ni ialah perang antara orang Aus dengan orang Khazraj. Hak paling besar sekali ialah 5 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Dalam peperangan ni tuan-tuan, semua mati. Hak ketua-ketua besar-besar tu kan tuan-tuan. Hak presiden parti tu, presiden parti ni kan, hak yang pegang naik presiden, yang pegang bendahari setiausaha, Allah ni semua mati habis dalam perang tu. Tinggal seorang yang tak mati. Siapa dia tuan-tuan tahu? Abdullah bin Ubay. Dia tak setuju dengan perang tu. Dia tak pergi perang. Hak lain semua mati. Jadi bila semua mati, ketua-ketua hak ada kepentingan semua ni mati. Jadi orang-orang muda-muda yang ada di bawah ni tuan-tuan seperti Usaid bin Khudair, Al-Bara bin Ma'rur, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, ni semua orang muda-muda. Jadi mereka ni dah cemuih nak tengok orang atas duduk berkelahi. Macam kita lah di Malaysia lah. Meluat tak tengok mereka duduk berkelahi kat atas tu tuan-tuan. Saya doa hari pergi mati orang cepat buat-buat di atas tu. Sungguh tuan-tuan. Kalau mati puak-puak di atas tu lah, tak boleh sebut nama apa kan. Tapi tuan-tuan boleh bayang dalam kepala saya siapa tu. So kalau mereka tu mati habis tuan-tuan, aman Malaysia ni tuan-tuan. Setuju tak dengan saya ni? Alhamdulillah. Walaupun ada beberapa orang tapi setuju tu penting tuan-tuan. Tuan-tuan kalau puak-puak tu tak ada, selesai dah masalah kita tuan-tuan. Cuma nanti hang muda-muda ni Ustaz Hanif ni naik kan. Hak geng-geng umur 40 ke bawah, 50 ke bawah ni kan, insya-Allah bersih lah. Hak duk kena kes skandal tu, skandal ni semua apa buat tu. Mati orang buat tu, mudahlah nak bangunkan Islam di negara kita ni. Tapi janganlah tuan-tuan hidup bunuh pula, tak boleh. Dalam Islam kita kena sabar, lagi pergi tembak bawang pula, mampu jadi teroris pula kita. Tapi dia pun itulah puncak bergaduh ni. Hak nak jadi PM lah, apalah kan. Tak tajuk tu dia payah. Jangan duk sebut banyak-banyak. Okey.
Sebab tu Nabi mudah masuk. Ni golongan malak ni dia panggil. Istilah dia dalam Al-Quran dia panggil golongan al-malak. Qala al-mala'u min qaumih. Al-malak tu geng-geng besar. Besar kepala apa buat ni semua. Okey. Dia panggillah tentang dakwah Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh mula berdakwah, ajak tinggal dia berhala-berhala ni jadi sumber pendapatan. Bukan takat sembah saja, nak bayar nak sembah pun. Nak bayar duit. Berhala-berhala besar. Orang percaya dengan berhala-berhala. Saya pergi Jepun tahun 2000 berapa? 2016 lah. Ataupun 2017. 9 hari saya pergi di bawah tajaan Kementerian Luar Jepun. Kami tuan-tuan pengalaman ni. Di Jepun tu ada satu berhala besar lah nak abang tuan-tuan, saya tak tahulah besar mana. Tinggi duduk tokong besar. Jadi bila kami pergi ni, wakil negara ni tuan-tuan, dia punya yang iring kami ni mantan ketua, apa nak kata, ketua apa dia panggil, ketua Tok Sami, senang. Mantan ketua Tok Sami dia ni berhentilah, tapi oleh kerana kami Sami yang besar tak ada tu, dia kena mai sambut kami tuan-tuan. Saya, Tuan Syekh Marwazi, Timbalan Mufti Kedah dulu ni, lagi Ustaz Syarizan tu pengetua mudir kepada apa nama Darul Hadis. 9 orang kami semua pergi. Jadi bila pergi sana tuan-tuan, dia bawa pergi situ, Sami ni sambut. Jadi di kawasan Tokong besar ni, dia dah jadi tempat pelancongan di Jepun dah. Jadi kami pun dah dibawa pergi jugalah kan, tapi melawat Tokong kan. Pergi insya-Allah takkan nak tengok Tokong PPP lah juga dua perkara. Tapi oleh kerana kami ni wakil negara tuan-tuan, diberi penghormatan untuk naik atas ni. Depa lain semua kena duduk di luar pagar tu ya. Kami pun naiklah. Macam mana ni nak dakwah lagu mana ni kan. Dia pula dah Tok Sami tu, dia kata, dia cakap Jepun lah. Dia habaq kat wakil menterjemah tu, suruh habaq kat kami, mau tak, boleh tak dia nak doa. Dia nak minta doa dekat tokong dia tu untuk memberkati kami semua. Macam mana tuan-tuan? Kalau tuan nak terima ke tak? Ni Timbalan Mufti lah, mujuk ada Timbalan Mufti lah kan. Kita pun boleh, nak doa tak boleh. Jadi kita pun, kami tak boleh. Jadi abang kat muterjem ni, penterjemah tu perempuan. Kata tolong abang dia, Tok salah, kami minta maaf, kami tak boleh. Agama kami melarang kami daripada minta kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Habaq tu. Bila habaq tuan-tuan, dia marah lah. Dia rasa itu menghinakan dia. Dia maki kami tuan-tuan. Macam-macam dia kata, cuma kami tak faham dia kata apa. Kami duduk tengok muka dia tu, dia duduk marah, tapi tak tahu dia kata apa. Jadi tak berasa apa, saya tak faham. Lepas balik tu, barulah penterjemah tu abang. Kami tengok penterjemah tu masa dia duduk maki tu sampai teriak-teriak. Lepas tu dia pun dia abang, dia kata, kami tanya pasal apa tadi ni. Dia pun abang cerita tu, maki kami tu. Dia tak faham. Lepas tu ada dialog pula dengan dia. Masa dialog tu lah peluang kita terang Islam kan. Terang tentang tak boleh kami sembah Allah. Kami tak boleh semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mula-mula masa tu kes Myanmar, hak yang kena orang Islam kena halau teruk daripada negara Myanmar. Ingat tak masa tu? Myanmar ke apa yang lari ke tempat kita apa semua tu. Dia bangkitkan isu tu. Dia kata orang Islam ni jahat, orang Islam ni musnahkan tokong-tokong depa, macam-macam dia kata. Jadi kita terpaksa pertahankan Islam pada ketika itu. Sedikitlah pengalaman saya cerita kat tuan-tuan ni, akan cerita macam mana orang besar-besar ni dia akan lawan ajaran Islam. Kita sampai lagu mana pun dia tak mahu nak dengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cerita kat kita. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Orang besar-besar dia nak mula lawan. Dia kata, takkan kami nak ikut hang, kami tengok hampa hang yang sesat. Kami rasa kamu yang sesat, wahai Nuh. Hak kami sembah ni, hak inilah yang betul, yang kami ambil daripada nenek moyang kami. Hak kamu dakwa kata Tuhan tu Allah, yang ni bukan Tuhan, itu salah, tak betul. Qala ya qaumi, Nabi Nuh kata, wahai kaumku, laisa bi dhalal, aku bukan sesat.
walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku adalah Tuhan daripada Tuhan sekalian alam, rasul daripada Tuhan sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi, aku ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nak nasihat kamu. Nasihat hampa semua, jangan duk buat benda-benda yang salah, yang sesat ini. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi geng inilah yang mula lawan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Tu yang kedua, alasan depa tuan. Bila Nabi Nuh alaihi salam bagi bukti, bagi hujah, depa pun tak boleh jawab. Ni batu boleh buat apa? Tak boleh nak menyelamatkan kamu daripada apa-apa. Depa bagi alasan pula. Pelbagai alasan diberikan oleh mereka untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Antaranya mereka berkata, mereka tidak mahu menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam kerana Nabi Nuh juga manusia seperti mereka. Sama dengan Nabi kita kan? Depa kata kalau betul Allah Taala nak hantar Nabi, mesti dia hantar malaikat. Apa dia hantar? Mai sini. Kamu manusia macam kami juga, mengaku jadi Nabi. Mana ada? Depa tolak. Lagi, para pengikutnya hanya terdiri daripada golongan bawahan. Yang kedua, alasan yang mereka bagi, selain daripada Nabi Nuh AS ni manusia macam mereka juga, mereka kata, tengok hak ikut Nabi Nuh AS semua orang-orang lekeh-lekeh, geng-geng hak tak ada kedudukan, orang-orang miskin, orang yang hamba sahaya, yang tidak ada pangkat dan kedudukan dalam masyarakat. Dan baginda Nabi Nuh AS bukan orang kaya. Sama. Bila kita baca cerita Nabi Nuh AS, kita akan tengok cerita Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun lagu ni juga tuan-tuan. Tak ada bezanya. Kita baca cepat sikit kita habis ni. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu wahai Nabi Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Kamu ni macam kami juga. Apa lebih kamu daripada kami? Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dia kata apa lagi tuan-tuan? Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin hina, orang-orang bawahan. Ni hak ikut Allah buat-buat tu pun takkan kami nak ikut. Tapi kalau hak ikut kamu ni golongan profesional, orang kaya yang ada pengaruh, bolehlah juga. Ni hak ikut ni. Semua geng-geng lagu tu. Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Miskin, kami kaya, kami berpangkat, hampa tak ada kedudukan. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang yang pendusta, pembohong, hampa pendusta. Jadi tuan-tuan, alasan yang diberikan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh ni tuan-tuan, satu, pengikutnya terdiri daripada orang miskin dan hina. Sebab itulah bila kita baca cerita Nabi kita, Abu Sufyan, masa dia dipanggil menghadap Hercules, Raja Rom yang menjadi wakil Rom di Syria pada ketika itu, di Syam, dipanggil, dia tanya tentang Nabi Muhammad sebab dia baru dapat surat. Nabi SAW lepas Quraisy tunduk kepada Islam, Nabi hantar surat, hantar kepada Kisra, hantar kepada Hercules, hantar kepada Bazan, semua pembesar dunia yang ada pada ketika itu, surat Nabi SAW sampai. Jadi bila sampai ke Hercules, dalam surat tu Nabi mengaku Nabi ni sebagai Nabi, ajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menerima baginda sebagai Rasul. Dia terkejut. Dia kata, kami tahu bahawa akan ada Nabi akhir zaman. Kami baca dalam kitab-kitab kami. Tapi kami tak sangka lah mai daripada belah Empah, belah Arab tu. Kami duk ingat mesti mai daripada kami. Ada kedudukan tiba-tiba daripada bangsa Arab, bangsa yang siapa pun tak mau jajah. Pasal bagi mereka orang Arab ni tak ada apa. Siapa pun tak pandang mereka. Tahu-tahu ada orang mengaku jadi Nabi di sana, dia kata.
Jadi dia panggil Abu Sufyan, tak di depan tu. Soalan, dia tanya satu soalan demi satu soalan. Salah satu yang dia tanya tentang pengikut Nabi Muhammad. Kebanyakan pengikut Muhammad ni orang lagu mana? Lalu Abu Sufyan kata kebanyakannya yang ikut tu orang-orang yang macam ni lah. Orang leke-leke, Bilal, Suhaib, apa lagi nama? Yasir, Sumayyah, Ammar, orang macam tu yang banyaknya. Ada hak kaya-kaya, ada juga. Macam Abu Bakar tu orang kaya, Uthman orang kaya, Abdul Rahman pun orang mulia. Tapi kebanyakannya, yang banyaknya ialah orang-orang yang tak ada kedudukan. Jadi Hercules kata, bila Abu Sufyan jawab lagu tu, dia kata, hum atba'ur rusul, betul. Nabi-nabi mana pun Allah Subhanahu wa taala utuskan, macam itulah. Daripada kebanyakannya golongan bawah-bawah tak ada kepentingan ni, tuan-tuan. Orang atas ni payah sikit. Tak walaupun ikut juga akhirnya, tuan-tuan. Mereka lah pengikut para rasul, kata Hercules. Pengikut Nabi Nuh berfikiran singkat. Badiyar ra'yi ni makna dia orang yang berfikiran singkat. Dengan maksud apa, tuan-tuan? Nabi Nuh dakwah percaya terus. Bagi mereka ni bodoh, tak cerdik, mai mengaku jadi Nabi terus percaya. Ni apa? Kita kena fikir dulu, kena buat kajian dulu, mendalam dulu, baru boleh terima. Tak boleh terima buta-buta lagu tu tak ada. Bagi mereka ni satu penghinaan. Yang sebenarnya, tuan-tuan, dalam Islam, kalau benda yang dibawa tu benda baik, benda yang elok, benda yang terbukti benar, orang hak sambut awal ni lah orang yang betul. Sebab tu Nabi SAW puji Abu Bakar. Abu Bakar tu dipuji pasal apa? Dia ni Nabi SAW habak-habak kata Rasul. Terus dia mengaku, dia tak tanya apa sepatah pun dia tak tanya. Beriman terus. Sebab itulah Abu Bakar menjadi sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling agung. Tidak ada siapa yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab dia ada sifat ni. Dia kata badiyar ra'. Bagi dia tu pengikut-pengikut yang berfikiran sempit, cepat sangat duk percaya benda-benda macam ni. Kita tak boleh. Kalau benar tu baik, benar-benar, kita kena jadi orang yang mula-mula masuk, mula-mula daftar diri. Bukan tunggu bagi orang semua masuk, dah kita last sekali. Itu tak betul, tuan-tuan. Pengikut Nabi Nuh berfikiran singkat, iaitu sebaik sahaja mendengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam, mereka terus mempercayainya tanpa berfikir panjang. Sebenarnya penghinaan yang dikatakan kepada pengikut Nabi Nuh alaihi salam merupakan satu pujian kepada mereka, kerana perkara yang baik dan baik dan benar tidak sepatutnya ditangguhkan. Bila benda tu baik, benda tu elok, kita kena cepat-cepat. Kita tentu adalah bidang apa pun di negara kita ni lah. Jangan kata bidang agama ni, bidang-bidang dapat dunia ni, siapa hak dulu hak duk ambil, tuan-tuan? Bangsa Melayu kah bukan Melayu? Orang lain. Kita kata lo duk kalut orang tanam doyan musang king. Cina lemah mana orang tanam. Hak sampai kat kita ni tu hak tu generasi ke berapa dah. Depa dah kaut keuntungan sebanyak-banyaknya dah. Hak awal tu depa dulu. Kita baru nak kenal dengan doyan apa nama? Duri hitam, kilo RM90. Depa lama dah, tuan-tuan, duk makan buah, duk jual dah. Kita barulah nak tanam, baru tinggi tu. Orang suruh beli benih yang 6 kaki, 7 kaki, dia kata mahal, dia kata RM120. Beli hak RM25, RM25, duk tengok kelebek tu, tuan-tuan. Awak tak besar, tak tahu saya lagi main. Kita ni duk belakang semua. Patutnya kita kena ambil sikap pengikut Nabi Nuh alaihi salam ni, tuan-tuan. Kita kena dulu dalam apa-apa pun. Duk buat karipap, tuan-tuan, duk claim satu sehari boleh berapa puluh biji boleh buat. Jenuh duk kelintir, tuan-tuan. Orang pakai mesin tu sekali keluar, tuan-tuan, 1,500, 3,000 biji sehari. Tak ada buat apa, cuma ambil daripada minyak tu ya. Ambil siap. Dia claim boh inti semua. Jadi yang majunya siapa dia? Depa juga. Kita duduk belakang. Tadi saya baru sembang dengan ustaz kita. Dia kata Jabatan Pertanian main jumpa dia. Telefon dia nak bagi 20,000. Orang Melayu tak minta peruntukan yang telah disediakan oleh Jabatan Pertanian. Ya Allah. Rugi kita, tuan-tuan kan.
Nak bertani pun jangan sampai tak main kuliah ni tuan-tuan. Kita tuan balik duk buat goreng apa cucuk. Tak main kuliah pasal apa ni, duk goreng cucuk. Apa nama? Beri tadi? Nak kata minta taubat dah. Karipap. Karipap. Lagi, okey, Nabi Nuh alaihi salam kata apa? Nabi Nuh menerangkan tentang kenabian dan kerasulan. Ini datang, aku nabi, aku rasul. Namun baginda tidak dapat berbuat apa-apa sekiranya mereka tetap tidak mempercayainya. Qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih fa'ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Berkata Nabi Nuh alaihi salam, hai kaumku, bagaimana pendapat kamu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Dia berkata dia bukan nabi, aku memang nabi. Allah bagi aku mukjizat. Allah Subhanahu wa taala beri aku bukti bahawa aku ni memang nabi, dan diberinya aku rahmat dari sisi ini, yakni dilantik menjadi nabi. Tetapi rahmat itu disamarkan bagi mampu, tak nampak kebenaran yang aku bagi, yang aku bawa ini. Apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Ikut hampalah. Kalau hampa tak mau terima juga, terpulang ke kerja aku ialah sampaikan, bagi tahu benda yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Kemudian kau Nabi Nuh ni tuan-tuan, oleh kerana Nabi Nuh ni dia tak berhenti duk pergi dakwah, hari-hari pergi jumpa depa, hari sampai depa tak tahu nak buat lagu mana, dan depa tahu dia orang baik, akhirnya depa bagi alasan pula tuan-tuan. Depa letak syarat. Apa syarat yang depa letakkan? Kami boleh dengar dakwah kamu wahai Nabi Nuh, dan kami boleh ikut kamu. Syarat dia, halau pok-pok tu, pok-pok hak miskin, pok-pok hak hamba sahaya, golongan hak hina dia ni, kami tak mau tengok muka depa. Kami tak mau bercampur dengan depa, baru kami mau dengar. Tu letak syarat tu pula dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menjawab, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Nabi Nuh kata, aku bukan minta duit kan apa. Dakwah aku ni, aku bukan nak sebarang manfaat daripada kamu. Aku nak kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa ma ana bi taridil ladzina amanu. Tarid mana halau. Wa ma ana bi tarid, aku tidak akan halau orang-orang yang beriman, yang telah beriman kepada aku. Innahum mulaqu rabbihim, sebab kalau aku halau depa, esok mereka akan jumpa Tuhan mereka, jumpa Allah. Mereka akan kata ke aku, mereka akan mengadu, aku halau mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, aku rasa hampa ni memang bodoh, tak mau nak guna akal langsung untuk berfikir ajaran yang aku bawa ini benar ataupun tidak. Wa ya qaumi man yansuruni min Allah in taradtuhum, wahai kaumku, siapa nak tolong aku di hadapan Allah Ta'ala kalau Allah dakwa esok ni? Allah dakwa aku kerana aku halau mereka. In taradtuhum, sekiranya aku menghalau mereka. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu mau berfikir, mengingat kuasa Allah Subhanahu wa taala? Lagi tuan-tuan, alasan depa lagi. Depa kata Nabi Nuh ni mengaku jadi nabi ni bukan saja-saja dia nak kita sanjung dia. Nak dia ni diletakkan di tempat yang mulia tu, yang dia nak mengaku jadi nabi tu, nak bagi kita angkat, sanjung, puja dia. Allah ceritakan kita dalam Al-Quran tuduhan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Maksudnya, maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dia macam gampang juga nak percaya apa-apa kat dia. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Tu ya tujuan dia tu. Nak bagi kita puji dia, sanjung dia, sayang kat dia lebih. Jadi jangan duk ikut dia. Nabi Nuh alaihi salam tuan-tuan tak putus asa. Nabi Nuh dakwah. Nabi Nuh terus mengajak kaumnya kepada Allah. Baginda dikurniakan kefasihan lidah. Ini kelebihan Nabi Nuh alaihi salam. Fasih lidah, dia berbicara, berhujjah dengan kaumnya. Kepetahan berbicara dan kekuatan hujjah. Namun yang beriman terlalu sedikit. Nabi Nuh AS menggunakan pelbagai cara dan kaedah dakwah untuk mengajak kaumnya kepada kebenaran.
Baginda mengajak mereka menggunakan akal yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan waras dan meninggalkan adat serta budaya jahiliah yang mereka amalkan. Baginda mengunjungi mereka di rumah mereka, pergi sampai ke rumah, nak ajak buat baik. Tempat-tempat perkumpulan mereka, di kedai kopi, di tak mana lah depa, di pasar, pergi jumpa, sama ada secara individu atau beramai-ramai. Secara ramai-ramai pun dia pergi, seorang-seorang pun dia pergi jumpa, kata Nabi Nuh alaihi salam ni tuan-tuan. Baginda menjanjikan kepada mereka kenikmatan dunia yang akan diberikan oleh Allah sekiranya mereka beriman. Bukan dia tawarkan akhirat saja, dunia ni pun dia tawarkan juga. Kalau hangpa beriman, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi keberkatan kepada dunia ini, kenikmatan kepada kamu. Hujan akan turun, pokok-pokok akan subur. Allah akan bagi rahmat kalau kamu mau beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Mereka menolak dakwah baginda. Sebahagian daripada mereka menutup telinga mereka. Ni tutup ni, buah jari, tak mau dengar langsung. Nabi Nuh tak mau, pergi balik. Lagu tu sikap. Dengan anak-anak jari dan kain, ambil bungkus, tutup lubang telinga, tak mau dengar, tak mau mendengar seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS. Mana cerita ni semua tuan-tuan? Tuan-tuan tengok adalah ayat-ayat yang ada selepas itu tuan-tuan, iaitu dalam surah Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Cuba tengok makna dia. Wahai Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku laylan. Lail makna apa tuan-tuan? Malam. Nahar, siang. Kalau kita orang Melayu kata apa? Malam siang kan. Ni dia sebut apa? Malam pun aku pergi. Jangan kata siang. Punya sungguhnya dakwah Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Koi aku dakwah, koi depa lari jauh. Makin aku pergi cari depa, makin depa jauh daripada aku. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku berdakwah kepada mereka, tujuan aku cuma nak bagi engkau ampun dosa mereka, ya Allah. Bukan aku ada sebarang kepentingan, aku kesian kepada mereka, mereka akan masuk neraka esok ni. Aku nak engkau ampunkan dosa mereka, ya Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari-jari mereka ini ke dalam telinga-telinga mereka. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, jari ini Arab kata unmulah. Unmulah jamak dia anamil. Ni sebelah sini. Ini bau jari. Tak. Ini dipanggil asabi'. Silap saya sebut usbu'ah. Ni asabi'. Semua ni asabi', jari. Satu jari, dua jari, tiga. Ujung ni dipanggil unmulah anamil. Ni hak ujung ni, anamil. Kalau hak betul ya tuan-tuan, kita masuk jari kan masuk ujung jari. Ujung jari, ja'alu anamilahum. Tu baru betul. Memasukkan hujung-hujung jari mereka ke dalam telinga. Boleh tak kita masuk dalam ni? Cuba buat tengok. Mana boleh? Tapi Allah guna ayat ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati. Tu. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Ni depa sumbat sekali dengan tengok. Bukanlah sumbat sungguh, tapi nak abang kata tak mau dengarnya dakwah Nabi Nuh AS ni, gambaran yang Allah bagi pun depa sumbat jari depa. Tu uslub Allah Taala. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, degilnya kaum Nabi Nuh ni untuk menerima Islam yang dibawa oleh baginda. Wastaghshaw thiyabahum, ambil kain pula tutup muka, tak mau tengok langsung Nabi Nuh alaihi salam ni. Wa asarru wastakbaru istikbara. Depa ni bersungguh-sungguh, mati-mati tak mau dengar dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Thumma inni da'autuhum jihara. Kemudian aku dakwah depa pula terang-terang. Thumma inni a'lantu lahum, aku terang-terang pergi jumpa dengan depa. Wa asrartu lahum israra, ada yang aku pergi sembunyi-sembunyi, mana pergi jumpa seorang-seorang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ingat bahawa kamu pernah buat salah tu, buat salah ni Allah tak ampun. Minta ampun, Allah akan ampun. Sesungguhnya Tuhan kamu sangat pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu istighfar, kamu mohon ampun,
Allah Ta'ala akan turunkan hujan daripada langit mencurah-curah, yakni rezeki, nikmat. Allah akan tambahkan. Ni tawaran dunia yang Nabi Nuh bagi. Kalau kita bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi kenikmatan kepada kita dalam dunia ni, tuan-tuan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambahkan kepada kamu harta. Bila kita bertakwa, kita rajin beristighfar, harta kita akan bertambah. Bahkan anak pinak pun akan makin banyak. Kalau ada tak banyak pun, anak tu akan jadi berharga kepada kita, tuan-tuan. Tanya para ulama, tuan-tuan. Ambil daripada sini fadilat kita beristighfar. Ambil ni, tuan-tuan. Fadilat untuk kita memperbanyakkan istighfar. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar, yakni sentiasa beristighfar, tak berhenti-berhenti beristighfar. Masa istighfar yang paling dituntut ialah masa sahur. Lah pukul 6 baru masuk, tuan-tuan. Subuh pukul 6, 20 lah ni. 20 minit ni jangan buat kerja lain. Istighfar sebanyak-banyak. 2 minit 100 kali. Setiap 2 minit 100 kali. 20 minit 1000 kali tuan-tuan boleh istighfar pagi-pagi itu saja. Jangan buat kerja lain dalam masa tersebut. Masa lain pun perbanyakkan istighfar. Siapa yang melazimi istighfar, senantiasa beristighfar, Allah akan melapangkannya daripada setiap kesempitan hidupnya. Mailah apa masalah pun, tuan-tuan, dalam hidup kita, melalui amalan memperbanyakkan istighfar, Allah akan lorongkan jalan keluar kepada dia. Tuan-tuan bayang, saya semalam, tuan-tuan, ziarah seorang sahabat saya di Jitra. Petang pukul 6, saya tengok dalam WhatsApp ada orang viral, keluar gambar satu orang budak perempuan buh satu report polis petang kemarin 6.32. Tengok report polis, anak hilang, anak dara hilang. Masuk hari ni hari ke-9. Ni hari ni hari ke-9. Saya tengok saya kenal. Saya telefon dia terus. Betul ni nak tanya. Betul dia. Ente tahu mana? Masuk, Allah, siapa pula abang? Keluarga masih nak sembunyi lagi. Tak mau bagi tahu, nak cuba cari. Malu tuan. Malu dah. Malu. Takut lagi dia lari kuih jauh pula. Macam mana? Orang kira nak viral lah, orang kita masyarakat viral ni. Sikit-sikit viral. Sabar selalu. Malam lepas kuliah saya pergi rumah dia. Duduk tunggu. Nak buat macam mana? 9 hari lah. Malam saya pergi, dia kata 8 hari. Hari ni 9 lah. Tak balik-balik lagi nanti. Tak tahu ke mana. Ni masalah, tuan-tuan. Kita nak cari siapa, tuan-tuan, waktu ni? Cari polis. Polis kata umur bawah 21 boleh. Kalau lebih pada 21 kami tak boleh buat apa dah. Pula dah. Kami tidak ada kuasa. Walaupun kita ada syak orang-orang tertentu. Susah, tuan-tuan. Tanpa saya menyebutkan siapa lah. Saya nak bagi contoh, tuan. Kita akan hadapi kesusahan. Allah bagi ujian kepada kita. Kita tak mau. Saya pun takut. Saya pada nak darah juga. Kalau dia lari, dia nak abang khabar apa, tuan-tuan. Tuan-tuan panggil, Ustaz lah, betul ke ni anak lari? Betul tak? Mesti orang telefon lah. Kita ni susah hati. Sagi nak kena terang ke orang lagi dengan duit cari serabut lagi, tuan-tuan. Allah akan uji kita. Jadi bersedialah sebelum kita diuji ini dengan memperbanyakkan istighfar. Jangan tunggu di landa masalah dulu baru istighfar. Sebab Nabi janji orang hak selalu istighfar, masalah tu ada. Tapi bila jadi masalah, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan keluar untuk dia. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis ni, tuan-tuan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang rajin beristighfar ini, Allah akan rezekikan kepada dia dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tak terfikir, tak tahu mai aku ni, tuan-tuan. Anak pun tak ada ni, Quran sebut ni. Wa yumdidukum bi amwalin, harta. Wa banin, anak. Tak ada anak, tuan-tuan, ubatnya bagi orang yang tak ada anak, perbanyakkan istighfar. Berdasarkan ayat ini. Siapa tak ada anak, dia nak anak, istighfarlah sebanyak-banyak. Insya-Allah Allah akan bagi anak kepada dia, tuan-tuan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan bagi dia kebun-kebun yang berbuah segar, buah banyak, dan Allah akan jadikan sungai-sungai mengalir. Ini semua gambarkan ketenangan Allah akan bagi kepada kita bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah habis, tuan-tuan, bacalah sendiri ayat-ayat ni. Ni Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, susah payah dia
berdakwah kepada kaum dia, tuan-tuan. Muka surat 6. Kaum Nabi Nuh AS terus mendustakan. Terlupa buah makna pula tuan-tuan ayat ni. Terlepas juga satu. Tuan-tuan balik cari sendiri lah. Tinggallah setengah, kita bagi-bagilah kerja kan. Tertinggal. Buat macam mana? Nabi Nuh AS mencabar kaum Nabi Nuh. Daripada tak mau sangat kat dia, tuan-tuan. Mereka ukut macam-macam, nak rejam dia, tuduh dia gila, nak ada mereka cabak dia, mereka nak rejam dia dengan batu, nak baling dengan dia batu kalau dia duk dakwah juga. Akhirnya Nabi Nuh kata apa? Watlu alaihim naba'a Nuh. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada mereka cerita Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi ya qaum, iaitu ketika mana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah, kalaulah hampa menyampah dah tengok muka aku ni, syaqqa alaikum mukthi baina adhhurikum, hampa tak tahan dah aku duduk dengan hampa ni, aku tak akan berhenti. Tu sebab kerja aku kena berdakwah. Allah tugaskan aku untuk sampaikan dakwah ni. Fa'alallahi tawakkaltu, maka aku berserah diri kepada Allah. Apa nak buat, apa aku buat. Fa'ajmi'u amrakum, maka buat keputusan sesama kamu semua. Wa syuraka'akum, dan semua sekutu-sekutu kamu. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, jangan duk sembunyi keputusan yang kamu nak buat. Kamu nak bunuh aku ke? Kamu nak halau aku ke? Buat apa keputusan. Thumma qdu ilayya, kemudian laksanakan keputusan kamu. Nak bunuh aku, kata Nabi Nuh AS. Wala tunzirun, dan jangan duk tangguh-tangguh lagi dah. Sampai Nabi Nuh cabak mereka lagu tu. Tapi mereka tak berani buat pula kan Nabi Nuh AS. Mereka tak berani buat kan, sebab mereka tahu Nabi Nuh ni dakwah dia benar, dakwah dia betul. Mereka tak mampu nak buat sesuatu kepada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni, tuan-tuan, berterusan berdakwah kepada kaum dia ni bukan sah. Tempohnya tu yang kita kata 950 tahun tu Quran sebut dengan jelas. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, dia duduk dengan mereka berdakwah tu dengan susah payah tu lama mana, tuan-tuan? 1000 tahun. 1000 tahun tolak 50 tahun. Fa akhadhahum tufan, tapi oleh kerana lama Nabi Nuh berdakwah, mereka tak beriman juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka dengan banjir besar. Akhirnya mereka semua dibinasakan oleh Allah Taala. Walaupun tempoh dakwah Nabi Nuh sangat panjang, tetapi jumlah pengikutnya yang beriman sangat sedikit. Apabila hampir berakhir suatu generasi, mereka akan berpesan kepada generasi selepas mereka supaya jangan beriman kepada dakwah Nabi Nuh. Ni pak ni bukan pesan, hampa anak-anak aku semua, banyak semua, jangan duk percaya tu Nabi Nuh tu. Karut dakwah dia, mengarut semua tu. Bahkan mereka akan berpesan dan agar mereka memerangi Nabi Nuh AS. Pesan pula anak, hampa kena lawan dia, jangan biar. Seorang bapa akan berpesan kepada anaknya apabila anaknya mencapai usia baligh, jangan kamu beriman dengan Nuh selagi mana dia masih hidup. Biar dia mati, sampai dia mati jangan duk beriman. Sebab tu Nabi Nuh kata, bila Nabi Nuh doa ke Allah Ta'ala supaya dimusnahkan kaum dia, Nabi Nuh kata, wala yalidu illa fajiran kafara, mereka tidak akan melahirkan anak-anak melainkan anak-anak yang jahat. Fajir ni jahat, kafara sangat kufur kepada. Kuai lahir generasi, kuai jahat. Lahir generasi, makin lama makin jahat. Tuan-tuan bayangkan, kita baca cerita ni dalam keadaan kita tak buat kerja dakwah. Tapi bayangkan hak baca ni Nabi Muhammad SAW. Yang baca ayat-ayat ni ialah para sahabat yang kena tindah, yang duk berdakwah, kena tindah, kena seksa dan sebagainya. Ayat-ayat ini akan menjadi ubat kepada mereka untuk meneruskan kerja-kerja dakwah mereka. Mereka menuduhnya gila, sesat dan sebagainya. Bahkan ada yang mengugut untuk merejamnya dengan batu. Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir. Sebelum mereka Nabi Nuh juga telah mendustakan rasulnya, yaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang yang gila, dan dia diancam, ancam dengan nak direjam dengan batu untuk membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Sampai tuan-tuan nanti kita akan baca lepas pada ni, anak dia sendiri pun tak beriman.
Anak dia ni kalau dalam kitab Ahlul Kitab, dalam Bible menyebut nama dia Kan'an. Anak dia tak beriman tu nama dia Kan'an. Tapi dalam tafsir Ibnu Kathir kata itu nama yang diberikan oleh Ahlul Kitab. Yang sampai kepada Ibnu Kathir nama dia Yam. Bukan Maryam, Yam nama dia kan. Sam, Ham, Yafith, Yam. Soal lagi tuan-tuan. Nama pendek-pendek ya. Okay. Pakailah nama mana pun. Ini taklah jadi besar sangat kalau kita nak pakai Kan'an ke, nak pakai nama Yam ke, terpulang kepada kita. Ini cerita isteri Nabi Nuh. Anda baca lah, isteri Nabi Nuh sendiri pun tak beriman. Juga isteri Nabi Lut alaihissalam tak beriman juga. Nak abangkan kita soal iman ataupun tidak ni bukan soal diwarisi. Kalau kita orang soleh, anak kita belum tentu lagi. Tapi kita kena berusaha. Jangan biar anak-anak kita tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Nabi Nuh ni mak dan ayah dia beriman. Buktinya mana? Doa Nabi Nuh dalam surah Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Tuhanku, ampunkan aku dan mak ayahku. Tak boleh doa lagu tu kat orang bukan Islam. Menunjukkan bahawa bila Nabi Nuh berdoa kepada ayah, kepada ibu dan ayah dia supaya diampunkan, bermakna ayah dan ibu Nabi Nuh juga termasuk di kalangan orang yang beriman. Sehingga akhirnya tuan-tuan, kaum Nabi Nuh ni depa cabak Nabi Nuh. Tapi ni tak Nabi tuan-tuan ni kan. Depa cabak Nabi Nuh alaihi salam, qala ya Nuh. Depa kata wahai Nuh, qad jadaltana. Hang duduk bertengkar dengan kami hari-hari. Fa aktsarta jidalana. Tak habis-habis duk mai duk ajak kami tak mau pun hang mai juga. Fa'ti bima ta'iduna. La ni hang abang kat Tuhan hang dah kata kalau kami tak beriman kami akan dimusnahkan, kami akan diazab di dunia ni kan. Suruh buat turun mai semua kan. In kunta minas sadiqin. Kalau benar dakwaan kamu itu. Qala innama ya'tikum bihillah. Nabi Nuh kata hak tu bukan kerja aku. Yang nak bawa turun azab, nak musnahkan mana-mana kaum itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau dia nak dia akan datangkan. Wa ma antum bimu'jizin, dan apa tak akan boleh lawan kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan bala bencananya kepada kamu. Sehingga akhirnya tuan-tuan, masa ni berlalu, makin hari makin lama makin kufur, makin jahat kaum dia. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu nak buat apa dah. Akhirnya Nabi Nuh mengadu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nuhun. Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, innahum asawni. Mereka menderhakai aku. Mereka tak mau ikut cakap aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Tapi dia pergi ikut, puak-puak ni dia pergi ikut orang sesat. Pada ketika itu ada raja, pemerintah yang duk lawan sangat dengan Nabi Nuh alaihi salam ni, duk ikut kawan tu. Wa makaru makran kubbara, depa buat macam-macam tipu daya yang besar-besar. Wa qalu, dan mereka berkata, depa pesan kepada kaum depa, la tadharunna, jangan duk tinggal tuhan-tuhan hangpa ni, jangan duk ikut dakwah Nabi Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, jangan duk tinggal ni berhala tadi tu. Wa qad adallu kathira, mereka telah sesat, menyesatkan ramai orang. Wala tazidul zalimina illa dalala, kuih lama kuih sesat depa ya Allah. Jadi akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Nuh alaihi salam, bagi tahu kata, mulai daripada saat ini aku tutup pintu hidayah. Tidak ada siapa lagi yang akan beriman selepas daripada ini wahai Nuh. Wa uhiya ila Nuhin, diwahyukan kepada Nuh, annahu lan yu'mina min qaumik, siapa pun di kalangan kaum kamu wahai Nuh tak akan beriman lagi dah lepas ni. Setelah berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Illa man qad aman, kecuali hak yang telah pun beriman. Fala tabtais bima kanu yaf'alun, kamu wahai Nuh jangan berduka cita. Walaupun hanya hak 80 orang tu saja yang beriman, yang lain itu tak beriman dan tidak akan beriman, kamu jangan duk sedih apa. Ini ketetapan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengajar kita sesuatu yang datang kemudian ni tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam.
Jadi kuliah kita tuan-tuan habis takat itulah pada hari ini tuan-tuan. Kira apa dah ni? Elok aku sebelah tuan kan. Kabur habis. Yang Ustaz Hanif sekali lah hari ni tuan-tuan. Hak last sekali ni tuan-tuan saya nak baca ni. Boleh baca sikit je lah. Habis bila tu saya tulis penat-penat ni rugi tuan kan. Okey. Hak ni tak ada kena-mengena dah lah dengan cerita Nabi Nuh. Ni amalan. Hari tu saya bagi kat tuan-tuan doa selepas salat sunat witir. Doa amai ada lagi. Amai ada lagi. Saya tak boleh putus asa tuan-tuan kan. Baru habaq sekali. Hak Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Tuan-tuan baru habaq hak minggu bulan lepas tak amai lagi lah kan. Nota pun hilang lah. Tu yang pakai tak boleh amai sampai bila-bila. Amai lah. Lepas sembahyang witir baca doa lagu mana bunyi dia? Subhanal Malikil Quddus. Lagi? Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga tu tinggikan suara kita. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka. Dekat tu yang saya jangan. Ada lagi sambungannya cukup dekat tu. Tuan-tuan balik beramai lah. Pas sembahyang witir baca doa tu. Itu warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hari ni pula tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan tengok ayat-ayat ni. Ni syarat-syarat orang nak masuk syurga. Mari kita pakat tengok tuan-tuan, syarat-syarat yang Allah nyatakan dalam ayat ni ada ataupun tidak pada kita semua. Kalau ada dah, rasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu dengan syarat-syarat tersebut. Takut-takut sekali kita rasa macam ada dah syarat, cuma tak ikhlas pula kita buat tersebut amalan tu. Kalau tak ada lagi syarat-syarat yang dinyatakan ni tuan-tuan, maknanya kita tak layak masuk syurga. Kalau tak ada syarat ni tuan-tuan, kita tak layak ni. Macam kita nak masuk universiti lah, dia letakkan SPM mesti dapat kredit. Tahu-tahu kita tak kredit tuan-tuan. Tengok pula dia nak subjek ni kena dapat A, yang ni B. Tak ada langsung ambil pun tak. Boleh masuk universiti? Mana boleh masuk? Jadi kita tengok ni. Allah cerita tentang sifat-sifat ahli syurga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman, kebun di syurga esok ni tuan-tuan, segala jenis buah-buahan ada tuan-tuan. Neneh ada di syurga esok tuan-tuan. Lebih pada MD2 ada tuan-tuan. Jangan kata neneh morih ni. MD2 ada, madu kaca ada, segala-gala jenis yang lebih sedap daripada yang ada dalam dunia ni tuan-tuan. Dan mata-mata air ni, kita duduk kawasan ni, orang cukup cemburu, orang duduk di mabuk tuan-tuan. Ayak tajun tanu, ayak tajun tani. Memang seronok kalau pergi tempat ayak tajun ni. Syurga esok, orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di taman-taman dan dikelilingi kawasan yang mempunyai mata air yang menenangkan fikiran tuan-tuan. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sambil semasa duduk dalam syurga esok ni menerima segala pemberian Tuhan mereka, Allah akan bagi macam mana, nak apa dapat. Terlintas dalam hati dapat terus gambaran dalam syurga ni kita akan perolehi. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Tu yang pertama kali. Kena hari-hari minta ke Allah supaya kita boleh buat baik tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Amai doa tu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya aku boleh buat perkara-perkara kebaikan ya Allah. Wa tarkal munkarat, dan aku tak suka buat benda maksiat, boleh meninggalkan perkara-perkara mungkar. Wa hubbal masakin, macam-macam lagi lah doa yang Nabi SAW kena minta ke Allah Ta'ala untuk buat baik ni tuan-tuan. Bagilah aku boleh buat baik ya Allah sepanjang hidup aku ni. Esok bagilah aku buat baik. Dah benda tak elok yang aku buat, bagilah aku boleh tinggal ya Allah. Kena merayu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ciri ahli syurga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa lagi sifat ahli syurga tuan-tuan yang Allah nyatakan dalam ayat ini yang seterusnya. Di dunia dahulu
Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maknanya malam ni mereka berjaga. Mereka buat apa malam jaga ni dalam maksud ayat ni? Bukan duduk kedai kopi pukul 12 baru balik. Dah, maksud ayat ini ialah mereka akan menghidupkan malam-malam itu dengan berqiyamul lail. Ni amalan yang menjadi syarat ahli syurga. Yang nak boleh masuk tempat ni ialah orang yang malamnya dia kena qiyamul lail. Mangkit qiyamul lail. Walaupun sembahyang hanya 2 rakaat, hanya 4 rakaat, zikirlah sikit, salawat 100 kali pun jadilah. Istighfar pun 300-400 kali, baru berapa minit kan. Lepas tu tidur baliklah kalau kita tak larat. Doktor pun nasihat supaya tidur banyak, jangan duk jaga banyak kan. Lagi wabil ashari hum yastaghfirun. Amalan seterusnya orang-orang yang akan jadi ahli syurga ni, pada waktu sahur mereka akan memohon keampunan dan selalu memohonkan keampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, 15 minit sebelum masuk waktu subuh. Waktu ni tuan-tuan jaga istighfar. Ni Allah puji dan Allah cerita ini ciri ahli syurga. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu suhur istighfar, astaghfirullahaladzim. Pegang biji tasbih biar ada. Ni umur 60 biji tasbih pun tak pernah pegang ni kan, bahaya tuan-tuan. Bukanlah syarat wajib masuk syurga pegang biji tasbih tu. Tapi kalau tuan-tuan nak istighfar 500 kali, bilang pakai jari ni, cuba try tengok, boleh tuan-tuan? 500. Ni sekali line ni baru 15 kali berapa nak menjadi 500? Lain kali lena lagu tu. Tapi kalau pegang biji tasbih, habis sekali round 100. Pusing pula kali kedua 200. 3 kali 300, beli hak ada ujung tu yang boleh tarik tu, 100 tarik tu kan. 100 tarik pula. 500. Lah 10 minit ni. Takkan tak mau buat ni tuan-tuan ni. Dia jadi syarat. Saya ada syarat ni. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim. Syarat yang seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya, di dalam harta mereka. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta. Ada orang miskin hak dia meminta kat kita ni kan, minta tolong ni, minta bantuan kepada kita. Kena ingat, ini aku kena tolong pasal apa? Allah letak syarat kepada aku, hak minta tu kita kena bagi. Dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Ada orang miskin tuan-tuan terbiar, kita pun tak pernah peduli kat dia, tak pernah pergi tengok rumah dia. Pergi tengok. Dekat ni alhamdulillah kampung saya tuan-tuan, siap dah rumah hak saya habaq bulan lepas, siap dah, boleh duduk dah. Kemarin depa masuk dah. Rumah lantai tanah. Allahu akbar. Bahasa bersalah kajah mana dengan rumah saya. Kita punya rumah bilik air 10,000. Rumah depa dapak lantai tanah. Kita pergi tengok berasa jatuh air mata tuan-tuan. Aku ni kena pergi cari. Sebab peri syarat dia, ciri-ciri dia kena pergi cari orang tak dapat bahagian. Pergi minta kat pejabat zakat letak syarat kena tanah tu nama sendiri. Orang miskin nak main tanah pun tanah rizab kan. Lepas tu ada tanah sendiri pula, kita nak mohon, tak boleh. Dia kata, ustaz pasal apa? Pasal sekurang-kurangnya anak kena ada 3 orang, depa anak 2 orang, hak ni pula duda duduk seorang-seorang tu. Tak ada anak pun tak ada. Tanya bini tak nikah. Habis tu betul ya. Kami pergi Jeniang, ada seorang tu buta, mata sebelah tak ada, sebelah kiri nampak sikit-sikit. Pergi tu rumah ni, ya Allah, macam nak roboh. Mas tingkat. Tanya keluarga dia dulu macam mana? Ayah dia dulu pun buta juga, mak dulu pun buta juga, ada abang seorang, abang pun buta juga. Satu keluarga buta. Abang duduk mana? Abang menikah, alhamdulillah menikah dengan orang Terengganu lah, duduk urut refleksi. Dia duduk situ tuan-tuan. Dalam rumah tu lah saya masuk tuan-tuan, tengok-tengok, ya Allah, bilik air wayak tak ada tuan-tuan. Tak ada sumber air untuk rumah tu. Tanya mandi tang mana dia ni? Sebelah rumah dia kubur. Di kubur tu ada pancung air. Duk tumpang pancung air kubur lah, duk mandi tang tu. Depan rumah dia tak jauh mana tuan-tuan, masjid. Saya heran pergi mana masjid tuan-tuan. Orang kampung sebelah-sebelah rumah ni, rumah seakan-akan tak pernah peduli. Padahal syarat yang Allah letakkan,
untuk masuk dalam syurga. Ciri-ciri ahli syurga ialah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak, dia kena faham hak tu. Jadi kita kena pakat cari. Saya tak suruh, tak minta tuan-tuan bagi derma kat saya pagi ni tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan yang duduk di kampung ni, tuan-tuan kena pakat-pakat cari, kena pakat-pakat tanya. Kemudian mai jumpa Ustaz Hanif datang ni kan, YB kita pula. Abang Ustaz, rumah pakcik sekian-sekian tu, ya Allah, sampai nak roboh dah. Cuba Ustaz fikir tengok, kata bilangkan ke Ustaz. Takkan kita nak biar isu Allah tanya kita, kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala tu. Kemudian kita kena kata pula, kalau habis tak ada, kalau Abid Liu tiba-tiba main mampu ikut. Nak bermuka tak mana lagi. Dia main turun dengan kru-kru dia lagi. Ni kawasan siapa? Hak ni sebenarnya tu imam dia. Ni no kita tuan-tuan. Itu baru dunia. Allah Taala tanya isu, mampu kita. Dan Nabi tengok, mesti ada. Itu yang saya kata. Cuma kita tak nak beli. Saya sendiri pun rasa bersalah bila tahu Allah rupanya dekat rumah aku ya. Jadi kita kena laksanakan tanggungjawab ni tuan-tuan. Yang saya nak minta tuan-tuan buat sangat pada pagi ni, atas saya sebut istighfar pagi-pagi tuan-tuan. Lewat pukul 6 boleh buat. Pukul 6 lah. Takkan tak mangkit pukul 6 kot. Umur ambil berapa puluh dah ni kan, mangkit pukul 7.30. Tak tahu lah nak masuk syurga tang mana tuan-tuan kan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah permudahkan kita untuk buat kebajikan sepanjang kehidupan kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.